Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi, tamatlah sudah saingan separuh akhir Piala FA yang mana menyaksikan JDT dan TFC muncul sebagai dua pasukan yang akan berantap pada perlawanan akhir nanti. JDT layak ke final selepas mereka mudah membelasah Penang dengan keputusan 6-1. Manakala TFC terpaksa bekerja keras untuk menjinakkan King of Malaya dengan keputusan 4-2 hasil penentuan sepakan penalti. Untuk rekod kali terakhir TFC menjulang Piala FA adalah pada tahun 2011 di mana mereka berjaya mengalahkan Kelantan dengan keputusan 2-1. Bayangkan, selepas hampir 11 tahun akhirnya Terengganu berjaya juga layak ke final. Aku bagi pujian buat pemain-pemain TFC yang bekerja keras, berusaha sehabis baik untuk merealisasikan impian penyokong-penyokong TFC untuk melihat TFC sekali lagi melangkah ke final. Untuk JDT pula, kali terakhir mereka menjelang Piala FA adalah pada tahun 2016 di mana pada perlawanan tersebut mereka mengalahkan PKNS dengan keputusan 2-1. Apa-apa pun, kita mulakan dulu dengan perlawanan JDT menentang Penang. Jadi untuk perlawanan ini, aku tahu dari awal-awal lagi lah ramai dah boleh agak yang JDT akan layak ke final. Cuma yang sedikit mengecewakan kat sini adalah melihat cara Penang tu kalah, terlalu mudah lah untuk JDT mengalahkan mereka. Dah macam game training dah aku tengok. Kalau tengok first half, Penang langsung tak boleh nak buat apa-apa. Semua aspek atas padang JDT yang pegang. Possession, attacking, semua JDT yang tapau. Penang cuma mampu untuk bermain secara bertahan. Bila dapat bola, mereka cuba untuk bermain secara counter attack, tapi malangnya tak menjadi langsung. Bola pun entah ke mana, pemain pun entah ke mana. Tapi bila masuk second half, nampaklah sikit peningkatan untuk pasukan Penang ni. Sekali-sekala mereka dapat pegang bola, dapat melakukan shoot dan sedikit mengujikan mereka berjaya menjadikan satu gol. Tapi malang buat Penang, JDT pula yang semakin menjadi-jadi pada second half ni. Kalau first half mereka skor 2 gol, second half mereka tambah lagi 4 gol. Arif Aiman menjadi tumpuan dalam perlawanan ni apabila berjaya untuk mendapatkan hat-trick yang pertamanya bersama JDT. Ini menjadikan beliau sebagai pemain termuda JDT yang melakukan hat-trick, memecahkan rekod yang sebelum ini dipegang oleh Safawi. Ditanya buat Arif Aiman, muda-muda lagi dah boleh skor hat-trick. Semoga boleh teruslah konsisten di masa akan datang. Aku dah cakap pada video aku sebelum ni, 3 pemain ni, Bergson, Boris Terry, Arif Aiman wajib kena lock kau-kau. Jangan bagi mereka pegang bola lama-lama. Tengok-tengok 3 pemain ni yang skor 5 gol tu. Tak senang duduk pemain-pemain Penang ni kan. Terus terang aku cakap, gandingan 3 pemain ni aku gelar sebagai gandingan maut. Gandingan yang memberikan nightmare lah kepada pertahanan lawan. Susah betul nak lock 3 pemain ni kan. Jadi next, kita beralih lah ke perlawanan TFC menentang Selangor. Jadi untuk perlawanan ni kita dapat lihat satu perlawanan yang cukup high intensity yang ditampilkan oleh kedua pasukan lah. First half tu memang tak senang duduk dua-dua pasukan bermain dengan cukup laju, saling serang antara satu sama lain. Tapi kat sini Selangor yang terlebih dahulu cepat untuk settle down. Dalam 15 minit pertama, mereka yang lebih banyak melakukan serangan. Mungkin sedikit pressure lah dekat pemain-pemain TFC ni kan, mengakibatkan mereka lambat untuk settle down. Tapi bila dua-dua pasukan dah settle down, kat sini kita disaksikan dengan satu corak permainan yang cukup laju ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. Dan akhirnya, Selangor yang terlebih dahulu berjaya untuk menyerikan gol melalui Nur Hakim Hassan. Masuk second half, TFC tak perlu tunggu lama lah apabila gerakan solo Faizal Halim berjaya untuk menyerikan gol penyamaan untuk TFC. Lepas pada gol tu, TFC semakin rancak untuk tambah gol, manakala Selangor mereka pula bermain secara bertahan dan dapat bola mereka akan counter attack lah. Tapi sayangnya tempo permainan dah tak serancak macam first half. Masalah fitness menjadi punca kenapa kedua-dua pasukan menurunkan tempo permainan mereka pada second half ni. Dan kat sini kita boleh nampak ada beberapa pemain dari kedua-dua pasukan yang mula mengalami kecederaan. Jadi maklumlah bila tak biasa bermain dalam game high intensity kan, memang cepat pancit, cepat injured. Sebab tu pentingnya fitness. Nak tak nak, fitness memang kena jaga lah. Benda yang paling wajib dalam dunia bola sepak. At the end, 90 minit still lagi 1 sama. Tambahan 30 minit still lagi tak ada gol. So penentuan penaltilah jawabnya. Akhirnya kat sini rezeki lebih memihak kepada TFC. Pujian juga buat Rahadi Azli yang berjaya untuk menyelamatkan 2 sepakan pemain Selangor. Next kita tengok pula keputusan 5 perlawanan terakhir. Untuk JDT, mereka berjaya untuk mencatatkan 5 kemenangan, di mana dalam 3 perlawanan terakhir mereka berjaya untuk menjadikan 15 gol. Untuk TFC, mereka menang 2 kali, seri sekali dan kalah 2 kali, di mana 3 perlawanan terakhir liga mereka gagal lah untuk mencatatkan sebarang kemenangan. Kat sini
sini kita boleh nampak yang JDT macam biasalah, mereka ni tetap konsisten, manakala TFC agak sedikit struggle pada musim ni. Untuk rekod pertemuan pula, sejak 2021 mereka telah bertemu sebanyak 5 kali, yang mana menyaksikan JDT menang 3 kali, seri sekali dan kalah sekali. JDT kalah pun 1-0 dekat SSI musim lepas. Tapi at least kat sini TFC ada pengalaman lah mengalahkan JDT kan. Ini menunjukkan yang JDT sebenarnya boleh dikalahkan, tapi main kena pandai, kena lebih berani. Kena ada satu game plan yang mampu mengekang setiap asakan JDT, seterusnya mampu menjaringkan gol. Sedangkan Man U pun boleh kalah dengan Brighton, Mat. So, tak ada apa pun yang mustahil sebenarnya dalam bola sepak ni. Tapi sebelum kita layan final Piala FA tu, jangan lupa Rabu ni kita ada mini final. Orang kata riasa lah, di mana JDT akan bertemu dengan TFC dalam saingan Liga Super. Menarik untuk kita lihat apa plan kedua-dua pasukan ni untuk perlawanan ni. Sama ada mereka nak terus all out ataupun simpan sikit-sikit lah untuk final nanti kan. Setakat ini, tarikh dan tempat kita tak tahu lagi. Kita tungguilah pengumuman rasmi dari MFL nanti. Aku tak rasa lah final ni akan main dekat Bukit Jalil, sebab dengan cerita hari tu stadium tu kan tutup. Lepas tu dengan padang yang macam sawah padi tu, tak payahlah Mat. Lepas tu stadium Shah Alam pun wujud macam tak wujud. So kat mana final tu nak buat nanti, apa-apa pun kita tunggu je lah pengumuman rasmi dari pihak MFL nanti. So macam biasa, pasukan manakah yang akan menjulang Piala FA 2022 tu nanti? So segmen boleh je komen kat bawah, okay? So itu saja segmen untuk video kali ini. So aku harap semua boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.